Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Video saya pada kali ini akan menyentuh sesuatu yang agak serius, iaitu berkenaan dengan titah cadangan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang juga merupakan bakal Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menggantikan As-Sultan Abdullah berkenaan dengan meletakkan SPRM dan juga Petronas di bawah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita memang tahu SPRM merupakan satu badan yang sangat-sangat kontroversial. Kerana apa? Kerana sebagai sebuah badan yang sangat-sangat berkuasa untuk mencegah rasuah dekat negara kita ini, masih lagi SPRM itu tidak diletakkan di bawah seliaan parlimen secara keseluruhannya. SPRM masih lagi diletakkan di bawah kerajaan. Jadi bila SPRM itu diletakkan di bawah kerajaan, maka apa saja keputusan SPRM boleh dianggap macam agak bias serta mempunyai konflik of interest dan sebagainya. Sebagai contoh, sekiranya kalau macam orang yang tinggi dalam kerajaan, sebagai contohnya menteri dan sebagainya, melakukan kesalahan rasuah ataupun disyaki melakukan kesalahan rasuah, jadi di sini SPRM mungkin agak sukar untuk bertindak ke atas mana-mana menteri kerajaan yang terlibat itu kerana kedudukan mereka yang ada konflik of interest dengan kerajaan Malaysia itu sendiri. Apatah lagi sekiranya kalau Perdana Menteri itu sendiri katakan didakwa melakukan kesalahan penyelewengan ataupun rasuah. Jadi kerana itulah dari dulu sampai sekarang, Pakatan Harapan terutamanya PKR sentiasa mencadangkan bahawa SPRM ini diletakkan di bawah seliaan parlimen. Cumanya entah mengapa, bila dah jadi kerajaan, sampai kesudah mereka tidak meletakkan SPRM di bawah seliaan parlimen. Begitu juga Petronas. Walaupun Petronas ini lain pula cerita dia. Petronas ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana kita tahu, merupakan antara penyumbang utama ekonomi negara lantaran mereka merupakan sebuah syarikat yang menguruskan sumber petroleum dekat negara kita ini. Minyak mahal bang, jangan main-main. Industri yang sangat-sangat lukratif. Jadi bila Petronas itu masih lagi kekal di bawah kerajaan, maka itulah kadang-kadang kita nampak pemberian royalty yang tidak sepatutnya berlaku ke atas negeri-negeri pembangkang dan juga agihan-agihan yang tidak adil serta mungkin kerajaan terlampau mudah sangat hendak pinjam duit Petronas untuk bail out sana, bail out sini dan sebagainya hingga menyebabkan keuntungan Petronas itu tidaklah sebanyak yang sepatutnya. Jadi timbul juga cadangan agar Petronas ini diletakkan di bawah satu badan yang bersaingan seperti Parlimen untuk diselia bukan sahaja oleh pihak kerajaan tetapi juga diselia oleh pihak pembangkang itu sendiri. Dan macam mana kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada tahun depan, tahun 2024, kita akan menyaksikan penggantian yang di-Pertuan Agong daripada As-Sultan Abdullah iaitu Sultan Pahang pada ketika ini kepada Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim. Dan baru-baru ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Sultan Johor telah bertitah memberikan cadangan agar SPRM dan juga Petronas diletakkan di bawah pemerhatian baginda secara darat. Sekali imbas, memang kita nampak cadangan itu adalah cadangan yang sangat-sangat cantik. Lagipun memang patutlah kalau SPRM dan juga Petronas itu dikawal bukan oleh kerajaan, tetapi sebagai seorang rakyat yang telah banyak membaca pandangan daripada banyak pihak, termasuklah daripada para peguam, pakar-pakar perlembagaan dan pelbagai pihak lagi, saya dengan penuh rasa takzim kepada Sultan Johor, dengan penuh rasa hormat, terpaksa berbeza pandangan dengan baginda dalam hal ini. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab SPRM dan juga Petronas ini sebenarnya merupakan milik rakyat. SPRM ini bertugas untuk kesejahteraan rakyat. Petronas juga merupakan sebuah badan untuk memberikan keuntungan kepada negara ini yang akan diagihkan hasilnya kepada rakyat. Jadi, badan-badan ini sebenarnya terdedah kepada check and balance. Dan check and balance yang terbaik dilakukan adalah melalui check and balance rakyat. Dan rakyat ini biasanya sama ada akan melakukan kritikan secara terus ataupun melalui cara yang lebih proper menyalurkan kritikan-kritikan tersebut kepada ahli-ahli parlimen yang mewakili kawasan masing-masing. Dan sekiranya kalau SPRM ini diletakkan di bawah parlimen sebagai contohnya, maka proses check and balance itu boleh berlaku dengan mudah. Tetapi seandainya kalaulah SPRM dan juga Petronas ini diletakkan di bawah yang di-Pertuan Agong, maka timbul satu perasaan agak sukar untuk melakukan check and balance. Yalah, sebab kedua-dua entiti ini berada di bawah Yang di-Pertuan Agong. Kita sebagai rakyat, adakah kita ini mempunyai keberanian dan kesanggupan untuk mengkritik sesuatu yang berada directly di bawah Yang di-Pertuan Agong? Of course tidak, betul tak? Siapa yang berani hendak mengkritik Yang di-Pertuan Agong ataupun mengkritik badan-badan yang directly terletak di bawah Yang di-Pertuan Agong?
Kau nak cari naas? Jadi kerana itulah ramai pakar-pakar perlembagaan dan juga para peguam yang berpandangan bahawa cadangan Sultan Johor ini adalah satu cadangan yang mungkin kurang sesuai, dan ada juga yang berpandangan cadangan ini agak berbahaya. Berbahaya bukan apa? Berbahaya kepada proses check and balance kepada badan-badan itu sendiri. Sebab SPRM dengan Petronas mestilah terus dibenarkan untuk ada check and balance. Perlu ada satu penelitian dan juga orang kata apa, pembedahan dilakukan oleh rakyat dan juga wakil-wakil mereka melalui parlimen dan sebagainya. Dan sekiranya kalau badan-badan ini diletakkan di bawah Yang di-Pertuan Agong, macam saya katakan tadi, tidak akan ada sesiapa yang berani mengkritik SPRM atau Petronas dan sebagainya, dek kerana badan-badan tersebut directly di bawah Yang di-Pertuan Agong. Jadi ni tuan-tuan sekalian, ramai pihak termasuklah pakar-pakar perlembagaan dan juga pensyarah-pensyarah universiti ataupun pemerhati-pemerhati politik telah mencadangkan agar SPRM ini dan juga Petronas of course letakkan sahaja di bawah parlimen, tetapi Yang di-Pertuan Agong masih boleh memainkan peranan selaku pemerhati, penasihat dan juga pemantau secara terus kepada badan-badan ini, insya-Allah. Jadi dari satu segi yang lain, memang fungsi Yang di-Pertuan Agong untuk mengawal selia dan juga untuk memantau badan-badan ini tidak terputus. Cumanya, badan-badan ini directly akan menjawab kepada parlimen, bukanlah kepada Yang di-Pertuan Agong. Soal benda-benda lain yang tepi-tepi itu saya tak nak sentuh di sini sebab benda itu tidak cantik dan tidak cocok untuk saya sentuh di sini sebenarnya. Tetapi sekadar untuk menyampaikan maksud, bagi saya, biarlah SPRM dan juga Petronas itu atau mana-mana badan-badan yang mungkin sensitif, bagi contohnya SPR dan sebagainya, letakkan sahaja di bawah seliaan parlimen, dan Yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara ini boleh terus memantau badan-badan tersebut melalui lapisan daripada parlimen, insya-Allah taala. Dengan itu, proses check and balance itu akan terus dapat dilaksanakan, dan dalam masa yang sama juga Yang di-Pertuan Agong dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab baginda selaku pemantau dan juga penaung kepada semua perkara yang berada dalam negara kita ini, insya-Allah. Itu sekadar pandangan ringkas saya yang picis ini, dan saya langsung tidak berniat untuk merendah-rendahkan cadangan Sultan Johor tersebut. Dengan penuh rasa hormat, saya terpaksa berbeza pandangan dengan Sultan Johor ataupun mana-mana pihak yang bersetuju dengan titah cadangan baginda yang tersebut itu. Tetapi apa-apa pun yang paling penting, kita mengharapkan selepas ini, tidak kiralah sama ada SPRM diletakkan di bawah mana pun, kita mahu badan yang lebih telus, yang lebih cekap dan juga yang lebih saksama serta adil dalam menjalankan tanggungjawab mereka untuk membasmi rasuah dekat negara kita ini. Kita tak mahu satu badan yang terpaksa masih lagi ada konflik of interest kerana mereka diletakkan di bawah pihak yang tidak sepatutnya. Dan kepada Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional, terutamanya Pakatan Harapan, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti mana yang anda sentiasa laung-laungkan ketika anda menjadi pembangkang dahulu, iaitu untuk meletakkan SPRM di bawah seliaan parlimen dan juga insya-Allah Petronas itu sendiri di bawah seliaan parlimen, maka saya mengharapkan agar anda dengan segala kekuatan 2/3 yang anda ada dalam Dewan pada ketika ini, anda lakukanlah, reformlah institusi ini, letakkan SPRM di bawah seliaan parlimen seperti mana yang anda janjikan. Ingat, kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Kalaulah anda tidak mampu untuk melaksanakan semua janji anda, harga minyak tak boleh nak turun, pendidikan tak boleh nak dipercumakan, PTPTN tidak boleh diampunkan dan macam-macam lagi. Kalau itu anda tak mampu nak laksanakan, at least laksanakanlah tanggungjawab yang tidak melibatkan satu sen pun di rakyat ini, iaitu meletakkan SPRM di bawah seliaan parlimen, insya-Allah. Jikalau anda gagal lakukan perkara yang sangat-sangat simple tersebut, jangan sampai pengundi-pengundi anda sendiri akan beratur di hadapan Sri Perdana dan bertanyakan kepada anda satu soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?